السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد. Muslim-muslimat rahmati dan dikasihi sekalian, kita berada pada ayat 70 hingga 71, dan kalau sempat kita masuk 72 di surah Yusuf. Sila buka jilid yang keempat, muka surat 102. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi. Thumma adhana muadhdhinun ayyatuhal 'ayru innakum lasariqun. Qalu wa aqbalu 'alayhim madha tafqilun. قالوا نفقد سواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. Sadaqallahul azim. Maka tak kala telah disiapkan untuk mereka bahan makanan mereka, Yusuf masukkan piala iaitu tempat minuman ke dalam karung saudaranya. Kemudian berteriaklah seorang yang menyeru, "Hai kafilah, sungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri." Mereka menjawab sambil menghadap kepada penyeru-penyeru itu, "Barang apakah yang hilang daripada kamu?" Penyeru-penyeru itu berkata, "Kami kehilangan piala sukatan raja, dan siapa yang dapat mengembalikannya akan memperolehi bahan makanan seberat beban unta, dan aku menjamin terhadapnya." Jadi setelah mempersiapkan mereka dan menaikkan bahan makanan mereka atas belakang unta, Yusuf menyuruh sebahagian pelayan-pelayannya, pekerja-pekerjanya itu untuk meletakkan tempat minuman yang dibuat perak, ataupun sebahagian daripada ahli tafsir mengatakan dibuat dari emas, maknanya berhargalah alat sukatan itu, diletakkan dalam karung bin Yamin secara diam-diam. Dibaca dalam bahasa Arab dengan pandangan dengan kata-kata ejaan yang fasih, bin Yamin. Maka sehingga tidak dilihat oleh sesiapa pun tingkah laku itu, perbuatan itu. Tiba-tiba salah seorang daripada penyeru berteriak, "Ayyatuhal 'ayr, innakum lasariqun." Wahai kafilah, sungguhnya kamu adalah orang-orang yang mencuri. Maka mereka pun menoleh ke arah penyeru itu dan bertanya sebagaimana yang dapat kita lihat dalam ayat berikutnya. Maka jawapan daripada anak-anak Nabi Yaqub, "Madza tafqidun?" Apa yang kamu hilang? Mereka tak mengatakan pula, "Apa yang kamu tuduh kami mencuri?" Tengok di sini adalah satu tingkah laku hasil pendidikan seorang Nabi Allah, Nabi Yaqub. Walaupun anaknya itu tak mengikut 100% pesan, wasiat, nasihat yang dikemukakan, dan kita telah lihat bagaimana penganiayaan dilakukan kepada Yusuf sebelum itu, tapi ada juga yang berbekas di hati. Ini penting bagi kita dalam pendidikan, supaya jangan putus asa pada rahmat Allah, tuan-tuan. Mungkin dari banyak-banyak yang kita pesan kepada anak-anak itu, ada sebahagian yang mereka dapat ikut. Maka di sini dapat kita lihat bagaimana yang digunakan ayat di sini, iaitu madza tafqidun. Ini badal. Sepatutnya mereka jawab, "Maza sarakna?" Apa yang kami curi? Tapi dijawab oleh mereka, "Maza tafqidun." Mereka terkejut, dan memang terkejut dengan tuduhan yang berlaku ataupun kata-kata yang tiba-tiba jeritan ataupun pengumuman yang nyaring itu dibuat. Di sini menunjukkan kepada kita mura'ah husnil adab. Walaupun dalam keadaan tertekan seperti itu, dalam waktu yang crucial macam tu, ini ibarat orang katalah, "What you give you get back." Apa yang kau kata pada orang, maka itu yang akan kembali padamu. Maka bila anak-anak Nabi Yaqub ini menjawab, "Maza tafqidun?" maka golongan pengawal yang menyelia kehilangan ini mulalah mengubah ayat mereka dengan mengatakan, "Qalu nafqid." Nampak tak? "Qalu nafqidu su'al malik." Mereka tidak pula mengatakan dicuri daripada kami su'al malik. Mereka mengatakan nafqidu su'al malik. Jadi hasil daripada penggunaan ayat yang lembut oleh anak-anak Nabi Yaqub, mengatakan, "Apa yang kamu hilang itu boleh kami tahu?" Mereka menjawab, "Kami kehilangan." Mereka tidak lagi mengatakan seperti tuduhan awal, "Innakum lasariqun." Kamu ini pencuri, datang dari jauh tapi sikap mencuri. Tak lagi timbul ayat seperti itu, hasil daripada penggunaan ayat yang santun oleh anak-anak Nabi Yaqub dalam ayat ini. Baik, muslim-muslimat hati dan dikasihi sekalian. Kemudian kita lihat satu perkara berkaitan dengan bahasa. Yang indah itu bahasa, kata mereka. Kalau kita lihat perkataan yang digunakan, al-'ayr. Al-'ayr ni telah pun kita pelajari dalam kuliah yang lalu, bahawa asal daripada penggunaan al-'ayr ni di sudut bahasa Arabnya, ia merujuk kepada unta. Ia merujuk kepada di sini merujuk kepada jama'atul ibil, sekumpulan unta, ataupun dipanggil juga dengan maksud qafilatul hamir. Ini merujuk pada keldai,
donkey. Tapi lama kelamaan bila digunakan, dia sudah merujuk kepada sekumpulan binatang dan boleh juga kita anggap sebagai kafilah. Dia digunakan dalam makna yang lebih luas. Walaupun asal usulnya merujuk kepada ia terhad kepada unta ataupun kumpulan yang duduk di padang pasir itu seperti keldai-keldai liar, unta-unta liar. Jadi dalam apa yang disebut di sini, ia dipanggil sebagai satu bab daripada majaz lah. Nidak ni dalam bab munada ni dia satu bab daripada majaz, kerana sebenarnya yang dipanggil al-munada fil haqiqah ahluha, yang kita panggil di situ adalah ayatuhal ir, maknanya wahai sekumpulan keldai ataupun wahai sekumpulan unta-unta. Mereka tak panggil lah unta, yang dipanggil lah penunggang-penunggang unta, iaitu kafilah-kafilah, iaitu rombongan anak-anak Nabi Yaqub. Ini dalam bahasa Melayu pun kita dapat jumpa sebagai contoh yang pernah saya gambar kepada tuan-tuan. Kita mengatakan bahawa sekolah tu bagus, anak-anak yang lahir kat sekolah tu semua jadi berbudi bahasa, berakhlak. Sekolah tu yang didik anak-anak? Tidak, yang didik ialah suasana tu datang daripada guru, datang daripada PIBG. Maka bila kita menyatakan sekolah itu merujuk kepada komponen lain yang ada dalam tu, maka demikian juga dalam bab majaz, penggunaan Al-Quran pun ada. Jadi di sini bila dipanggil ayatul ir, saya terang tuan-tuan dari sudut bahasa, ini munada yang huzifa minhu arfun nida wal ir muannath. Maka dengan sebab itu dikatakan ayatuha, tak panggil ayuha, dia panggil ayatuha. Dan ir ni pula asal usulnya daripada jama'atul ibil, ni herd, dia dipanggil sebagai sekumpulan camel, ataupun dipanggil juga dengan panggilan merujuk pada keldai, kumpulan keldai. Tapi sekarang telah pun merujuk kepada orang yang menaiki tunggangan itu, iaitu manusia lah. Ini yang seperti contoh yang saya berikan gambaran tadi. Kampung tersebut musnah, kampung itu tak ada dah orang tinggal kampung tu, kita masukkan orang kampung itu, kita masukkan sekolah dalam ayat yang pertama tadi. Jadi ini dalam bab majaz bahasa Arab. Lagi kalau kita lihat dalam penggunaan Al-Quran di sini, yang patut kita tahu, ini dipanggil sebagai jahazahum bijahazihim. Ini merupakan jenas istiqaq, perkataan tajhiz, jahaza, jahaz. Ini perkataan jim hazai, ini dipanggil jenas istiqaq. Kemudian tadi dah saya jelaskan ayatul ir itu satu majaz mursal. Jadi begitu juga disebut perkataan innakum lasariqun. Ini merupakan satu bab ta'rid. Ini lawan kepada tasrih. Walaupun mereka dah pun pre-plan untuk mengambil Binyamin, adik Nabi Yusuf AS ini, tapi ayat ditujukan kepada semua mereka, kamu semua, ada di kalangan kamu yang mencuri ini. Ini merupakan satu bab ta'rid dalam bahasa Arab yang merujuk kepada tidak ditasrihkan, tidak disebut secara spesifik bagi menjaga aib dan juga maruah diri mereka, orang yang datang itu. Kemudian boleh kita lihat dalam ayat qalu nafqidu su'al maliki wa liman ja'a bihim al-ba'irin wa ana bihi za'im. Ini wa ana bihi za'im dipanggil bahasa takhsis. Asalnya qalu mereka itu tentera ataupun pengawal-pengawal ataupun pekerja-pekerja Nabi Yusuf yang bertugas di lapangan yang menahan anak-anak Nabi Yaqub itu. Qalu ai hum, iaitu pengawal-pengawal, huras. Tapi sekarang wa ana bihi za'im, ini merujuk pada seorang pula. Wa ana bihi za'im, ini takhsis, ini seorang. Yang tadi ta'mim. Qalu, maksudnya begini, daripada ramai-ramai petugas ataupun pengawal, tentera ataupun polis atau apa sahajalah yang mengambil tanggungjawab menjaga, menyelia keadaan pengagihan makanan kepada yang memerlukan itu, maka ramai-ramai pergi berusaha untuk menangkap kafilah anak-anak Nabi Yaqub ni, kumpulan anak-anak Nabi Yaqub ini yang telah disyaki mencuri bekas penggunaan sukatan diraja yang mahal itu. Maka sekarang bila keluar arahan wa ana bihi za'im, ini kata ketua mereka, ketua kumpulan yang menyelia itu, wa ana bihi za'im, ini takhsis lah, dia merujuk kepada menyebut seorang, tadi menyebut ramai-ramai, kini seorang yang bertanggungjawab sepenuhnya, yang lain mengangguk saja, menganggap ia kan itu ketua supervisor mereka. Baik, muslim-muslim hati dan kesian, ini dari sudut balaghah kalau kita pelajari, dan ini penting untuk kita memahami Al-Quran. Kita dasar bahawa unsur besar dalam Al-Quran, perkara yang bersifat balaghah ni untuk kita teliti, barulah kita dapat memahami sebagaimana yang dikehendaki oleh ayat, yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi digambarkan dalam kitab kita tafsir, dalam penggunaan bahasa yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya telah terangkan kepada tuan-tuan, iaitu telah disiapkan untuk mereka, tak kala disiapkan untuk mereka makanan untuk keperluan mereka, dan Nabi Yusuf atau siapa yang ditugaskan memasukkan piala atau bekas itu dalam beg ataupun karung yang dimiliki oleh Bunyamin. Kemudian mereka pun berangkat pergi, dan nampaknya ada waktu yang relatif lama, menunjukkan ada senggang waktu, kerana dalam ayat yang digunakan itu dapat kita perhatikan bila Allah SWT menceritakan kemudian dalam ayat, iaitu falamma jahazahum bi jahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhihi thumma. Kalau kita belajar bahasa Arab, perkataan thumma ni merujuk kepada satu senggang waktu. Ada waktu dipanggil sebagai tarakhi, tartib dan juga tarakhi. Dia berbeza daripada
huruf waw ni dipanggil huruf ataf dalam perbincangan melibatkan bahasa. Ini dipanggil sebagai, yang kita pelajari sebagai huruf ataf ni ada peranan-peranannya. Lain daripada hatta, lain daripada waw, lain daripada fa. Jadi kalau kita perhatikan, contohnya lah, saya bacakan untuk tuan-tuan dalam kajian ilmu bahasa ni untuk kita semua tahu. Contohnya kita Awdahul Masalik oleh Awdahul Masalik ila Alfiyah Ibn Malik. Kalau sebut perkataan summa litartib wa tarakhi. Tartib maknanya ada turutan. Kemudian tarakhi ada waktu yang lama, sengkang waktu. Contohnya bila Allah Taala menyatakan surah Abasa ayat 22, fa akbara. Summa idza syaa'a ansyara. Amatahu fa akbara. Summa idza syaa'a ansyara. Tengok ya, magicnya, hebatnya ijaz Quran di sudut bahasa ni. Bila Allah ceritakan tentang manusia ni, bila mati maka terus dikuburkan, jangan ditangguh-tangguh penyemadian itu. Kemudian summa idza syaa'a ansyara. Tengok perkataan summa ni satu huruf ataf, tapi dia merujuk kepada satu yang bersifat tertib dan juga tarakhi. Berbeza tau. Bahasa Arab ni kalau sebut pada huruf-huruf ataf ni ada bagai-bagai. Ada huruf waw, ada dapat kita lihat ada fa, ada summa, ada hatta. Penggunaan ni ada maksud-maksud tersendiri, bukan kita boleh pakai begitu saja. Kalau sebut huruf fa sebagai contohnya, katalah tuan-tuan dengar ayat ini digunakan, dakhala Ali fa Umar. Tengok, dakhala Ali fa Umar. Masuk Ali ke dalam bilik itu diikuti oleh Umar. Fa tu maknanya Umar datang selepas Ali. Tapi kalau sebut dakhala Ali wa Umar, masuk Ali dan juga Umar. Tak kisahlah siapa masuk dahulu, masuk sama-sama ke, ataupun Ali masuk dulu kemudian Umar ke, ataupun Umar masuk dulu kemudian Ali ke. Waw itu tidak merujuk kepada tartib. Waw itu dipanggil sebagai mutlaq al-jama'. Waw itu maksudnya hanya menghimpunkan mungkin dua perkara yang mempunyai sifat yang sama, karakter yang sama. Tapi kalau sebut huruf thumma, ia merujuk kepada tartib dan juga tarakhi. Maka dalam ayat ini untuk kita faham penggunaan Quran, bahawa nampaknya mereka telah pun pergi keluar dari tempat itu. Falamma jahazahum bijahazihim ja'ala siqayata fi rahli akhi thumma adhana muadhdhin. Maka selepas itu, maknanya ada sengkang waktu, ada waktu yang relatif lama, maksudnya dari keluarnya mereka hingga diberkas ataupun ditahan di tengah jalan, ataupun tiba-tiba mereka dah sampai ke tempat yang agak jauh baru dengar pengumuman itu, mungkin dengan cara yang tertentu mengikut pada waktu itu ke, bagaimana dapat mereka tahu mereka sedang diberkas, sedang dikejar ke. Maka itulah yang boleh kita faham dari penggunaan perkataan thumma ini. Jadi Yusuf AS berkata, menyuruh pembantu-bantunya supaya membuat pengumuman bahawa tempat minum bekas sukatan itu telah hilang. Boleh jadi diambil ataupun tak sengaja terbawa oleh kafilah itu. Maka mendengar ucapan itu, segera pembantu-pembantu Yusuf AS mengejar mereka. Dan ketika pengejar-pengejar ataupun petugas-petugas itu mendekati anak-anak Yaqub AS, berteriaklah seorang mereka mengatakan, hai kafilah, sungguhnya kamu benar-benar pencuri, ada di kamu ni yang mencuri. Terperanjatlah anak-anak Nabi Yaqub mendengar tuduhan itu. Mereka secara spontan menjawab. Dapat kita lihat dalam ayat ini, bila Allah Taala gambarkan, qalu nafqidu su'al malik, qalu wa aqbalu alaihim madza tafqidun, qalu nafqidu su'al malik wa liman jaa'a bihim ba'irin wa ana bihi za'im. Jadi barang apa yang hilang daripada kamu. Ni adab yang telah ditunjukkan oleh anak-anak Nabi Yaqub yang telah saya terangkan. Kemudian bila penggunaan ayat itu disebut dengan secara santun mereka, sebagai responnya penyeru-penyeru ataupun petugas-petugas khadam-khadam Nabi Yusuf yang tadinya bertindak agak agresif, kini mereka pun bercakap agak slow down tone mereka, dan mereka mula berkata, qalu nafqidu su'al malik. Perkataan sariqun ini adalah jamak dari perkataan sarik, iaitu pencuri ataupun seorang yang mengambil sesuatu yang bukan haknya secara sembunyi-sembunyi. Jadi bila kita memperlihatkan, kita lihat ayat-ayat yang lalu, kita mengetahui bahawa sebenarnya mereka tidak mencuri. Sebenarnya Nabi Yusuf yang letakkan ataupun menyuruh pekerjanya untuk letakkan piala ataupun bekas sukatan itu ke dalam karung saudaranya. Jika demikian, sepintas yang terlihat, tuduhan tersebut sangat tercela, tidak wajar diucapkan oleh seorang yang terhormat, apalagi Nabi Yusuf AS. Berkenaan perkara ini saya akan ulas dalam kuliah akan datang, ulasan para ulama terhadap perkara itu. Contohnya tafsir Kasyaf, menarik sekali untuk kita bincangkan. Apakah pencuri-pencuri yang dimaksud itu difahami secara majazi ataupun hakiki? Apakah maksud majazi dalam konteks tuduhan ini? Apa maksud hakiki? Nanti kita lihat dalam kuliah akan datang. Wallahu a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa barakallahu fikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.